kan sedarah-sedara dengan kita. Itu istilah. Alhamdulillah Allah Ta'ala cenderungan kita untuk belajar ilmu itu. Syukur juga diberikan kepada kita keupayaan, lapangan masa, kesihatan tubuh badan, dapat kita satu keluangan masa bertemu pada pagi ini meneruskan kuliah duha kita, dan insya-Allah kita nak mulakan kitab baru pada pagi ini di tepi kitab yang kita pegang ni lah. Kitab ni kalau ikut ada dua kandungan dia. Tepi tu adalah kitab yang kita nak pakai, Diyaul Murid. Tengahnya adalah Durrus Samin. Kita nak baca tu hak tepi. Depan yang tengah tu nak baca bila tak tahulah. Pasal kandungan dia tu besar kan. Jadi bila besar ni, kekerapan dia tu kalau banyak, agak jugalah nak baca. Jadi kita baca ni hak tepi tu, nisbah dengan masa kita yang singkat, kedatangan kekerapan pula sebulan 2 kali je. Baca hak tepi dulu. Dan kita baca hak tepi itu pun di atas dasar nak melanjutkan faham yang kita dah selesaikan kitab Paku Iman yang lepas, dan kita ambil satu kefahaman yang menyeluruh pada 2 minggu sudah, dalam keadaan tak berkitab tu, untuk memahamkan secara keseluruhannya apa yang dikatakan agama Islam, iman, ihsan, apa seumpama itu. Jadi kita nak melanjutkan ambil faham macam mana kata simpulan iman yang ada dalam kalimah La ilaha illallah. Yang tu kalau ikut dasar yang menyebabkan kita baca kitab Diyaul Murid. Jadi untuk memulakan kitab ni, pengarang ni bernama Syekh Daud Al-Fatani. Jadi kita hadiahkan Fatihah ni untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya muslimin muslimat, khas pengarang kitab kita ni, dan niatkan juga pada semua tok-tok guru kita, guru-guru kita yang pernah kita belajar agama ni daripada mereka. Niatkan untuk mereka juga, niatkan juga untuk mak ayah kita, dan juga dengan Fatihah ni kita jadikan dia sebagai wasilah. Harapan kita boleh baca kitab ni daripada awal hingga akhir, insya-Allah. Kalau tak habis pun saya habis dulu, atau tuan-tuan habis dulu, tak tahu kita urusan tu. Tapi harapannya, walaupun katalah kitab ni kita tak khatam, tapi intisari dia dapat walaupun sebelum khatam. Pasal apa? Pasal memang sepatutnya begitu. Pasal bukan nanti khatam baru selesai ambil intisari La ilaha illallah. Bahkan kalau kita mula baca kitab pun, bahkan sebelum kita baca kitab ni, yang minggu lepas kita bicara tu, kalau dah faham secara keseluruhan umum makna La ilaha illallah, faham agama yang sepatutnya kita bawa dalam kehidupan ni, kalau yang tu dah faham pun sebenarnya dari segi umum makna tu dah khatam. Cuma maklumlah kita ni macam-macam kekurangan kita. Jadi harapan kita mudah-mudahan boleh khatam kitab ni, boleh ambil isi kandungan dia, parti dia lebih kurang gitu. Dan kalau tak khatam pun harapannya tadi, mudah-mudahan apa yang nak kita hadamkan pada kalimah La ilaha illallah ni, untuk iktiqadkan Allah ni ilah, Allah lah Tuhan, Allah saja bersifat ketuhanan, maha siwa Allah, bukan ilah, bukan Tuhan, tak ada sifat ketuhanan sama sekali. Kefahaman yang sepatutnya diambil dan makna yang sepatutnya diterjemahkan dalam kehidupan kita ni dapat dan berhasil. Amin. Jadi kita baca Fatihah di atas niat itu. Dan kalau ada niat lain lagi, masing-masing niatkanlah atas niat masing-masing. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jamil muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif Syekh Daud Al-Fatani. Wa ala hadhihi niyyati syai'un lillah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah, lagi amat mengasihani hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat.
nahmaduka Allahumma ya man khassana bi kalimatil husna wa ziyadatin. Dan kami puji kata dia akan dikau, hai Tuhanku, hai Tuhan yang menentukan segala kami ni ahli Islam dengan kalimah la ilaha illallah, begitu juga dengan syurganya dan dapat memandangkan dia. Kata sekalian, kitab kita ni pengarang mulakan dengan bismillah, alhamdulillah. Nanti ke belakang nanti ada selawat dan salam. Yang ni kita kena faham satu disiplin. Kita di atas siapa yang faham perjalanan akidah Islam ni, perjalanan agama ni, yang kita 24 jam sepatutnya di atas perjalanan yang dah jelas kat kita. Kita ni 24 jam mesti Allah maksud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahbub. Itu istilahnya. Apa maksudnya? Setiap masa ni kita memang yakin Allah ilah. Dengan makna Allah saja tak hajat sesuatu, kita semua hajat pada dia. Dia apa nak dibawanya tu? Allah saja penunai hajat kita. Allah lah yang menjadikan apa sifat dan ciri yang ada pada kita. Dialah yang memberikan daya upaya kita, dengan tu kita boleh membuat dan melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan dilarang. Dan sehingga kita boleh berusaha dan membuat sesuatu aktiviti, kegiatan. Dengan sebab tu hasil harta benda, ada anak, isteri, pemilikan, pangkat, kebesaran, kemuliaan, semua tu adalah amanah Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita junjung. Semua tu agar boleh diguna pakai. Pertama, mentauhidkan dia dari sudut dialah beri dan anugerah. Yang kedua, boleh guna pakai semua nikmat itu dalam keadaan sentiasa menyedari kita ni, zat kita, sifat kita, perbuatan kita dan semua bilangi, semua pemilikan yang kita miliki ini takkan boleh kita hasilkan melainkan dengan pemberian dan limpah kurnia anugerah daripada Allah Ta'ala semata-mata. Di prinsip tauhid kita. Jadi sepatutnya kalau kita faham ajaran Islam yang dah sempurna, dah faham macam ni, itu yang pengarang kita, dia dah dapat sempurna, itu yang dia nak mulakan kitab. Di atas kefahaman dia yang sempurna, apa dia? Nak buat sesuatu, nak mula, bahkan bukan saja mula, buat saja sesuatu, bismillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kejap ikut, tak apa, insyaAllah. Lagi kalih itu tak kena. Boleh, tak apa. Tak ada lagi saya tukudung macam ni. Tak apa. Boleh. Kalau nak silau ni pun saya silau lah. Boleh, tak apa. InsyaAllah. Dia tengok matahari tu tak silau mana. Yang silau ni tengok ghairu mahram. Tu silau. Tak faham tu lah. Tanya lain lah tu. Tak, memang Tok Guru saya sebut itu. Kita ngaji pun Tok Guru sebut itu lah. Dalam saya ngaji dia tambah Tok Guru. Syekh sana dia kata apa? Engkau nak tengok dalam dunia ni, kau tengok je apa saja. Tapi yang kau tak boleh tengok, dia kena rasa silau mata apa dia. Tengok ghairu mahram. Yang tu kena rasa silau. Ni tengok ghairu mahram tak rasa silau pun. Tengok matahari silau. Tak kena. Tak kena. Sepatutnya macam tu lah tengok matahari. Macam tu. Tengok ghairu mahram lagi sepatutnya kena alert lagi, orang kata apa, kena ada rasa silau. Maksudnya benda yang tak sepatutnya tengok, jangan tengok. Dia sepatutnya lagi silau apa dah tu. Saja sebut itu sikit. Jadi tak ada apa-apa tu, tak usah risau lah. Jadi kalau perjalanan Islam kita dah betul, memang kita akan berjalan macam mana pengarang ini. Bahkan itulah perjalanan Quran. Quran pun bismillah alhamdulillah, kan gitu tak? Jadi kalau Quran pun bismillah alhamdulillah, apa nak menunjukkannya? Nak menunjukkan buat sesuatu dengan bismillah. Yang tu syarahan sedikit kot perlu. Walaupun kadang-kadang saya dah syarah berapa kali dah tu. Tapi kadang-kadang tak matang lagi kita nak faham tu. Pasal dia bahasa Arab sikit. Kita pula dah lama dengar bismillah ni. Kita tak dapat nak, orang kata apa, hayati bismillah yang kita dah biasa sebut tu. Bahkan dia dah jadi ghalbah, menang kepada adat, rutin. Bismillah, bismillah, bismillah. Sedangkan dia adalah satu ajaran untuk mempraktikkan tauhid
yang kita sebut tu sepatutnya dengan kita faham ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, dengan tu kita sebut bismillah, alhamdulillah. Kita tengok hak pengarang kita tulis dulu. Jadi tulis tu bismillah, tapi dia kata apa? Kalau terjemahnya kan bismillah tu dengan nama Allah yang pemurah penyayang. Okey. Tapi dia kata apa? Kumulai. Macam mana kumulai ni? Yang ni yang perlu disyarahkan tu, kenapa tu. Jadi pengarang kita disebut kumulai tu, kalau bahasa Arabnya aftadi'u ataupun ibtidai. Kumulai risalah ini dengan nama Allah. Yang tu baru bismillah. Jadi kumulai ni apa? Yang ni adalah dipanggil takdir kalam. Maksudnya satu ungkapan yang kita andaikan, pengarang dia sebut. Dan pengarang ni, di atas dia yang tulis matan ni, dia tulis bismillah. Bismillah dia sebut tu, dia andaikan. Dan dia, apa nak sebut, dia takdirkan bismillah yang disebut tu, apa yang nak dibismillahkan tu. Apa benda yang nak dimulakan dengan bismillah tu. Boleh? Saya sebut apa? Tu yang dia kata, aku mulai risalah ni dengan nama Allah. Jadi nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawasanya bismillah ni, kalau ikut dari segi format tata bahasa Arab, yang kalau tengok dalam sudut ke bahasa Melayu, pasal kita dengan faham bahasa Melayu ke bahasa Arab buat perbandingan tu, baru kita akan faham bismillah yang kita baca, yang kita ungkap, walaupun terjemah tu kita dengar lama dah. Tapi kita tak faham nak bawa tu. Nak bawa. Yang bismillah ni terjemahnya dengan nama Allah. Dengan nama Allah pun, pasal kita sebut dengan nama Allah. Kaedah juga nak faham. Bila sebut dengan nama Allah, maksud dia ialah dengan Allah. Pasal kita bila sebut nama sesuatu, mestilah maksud nama tu adalah diri nama tersebut. Ain musamma. Istilah bahasa Arab. Boleh? Kalau kita beli nasi, nasi je ke? Maksudnya diri nasi itu bukan nama nasi tu. Boleh faham saya cakap apa tak? Boleh? Nasi tu. Kalau kita lah, aku nikahkan akan dikau misalnya. Kita pun kata aku terima akan nikahnya. Si fulanah binti si fulan. Di atas yang demikian itu sah nikah. Sebut nama. Apa maksud nikah tu? Nama ke? Tuan punya nama tu yang kita nak, bukan nama tu saja. Boleh faham tak? Jadi kalau kita kata bismillah dengan nama Allah, buat apa nama dia? Maksudnya dengan Allah tu. Yang ni pun kena faham satu usulub bahasa yang bila sebut nama, maksud dengan nama adalah Tuhan punya nama. Itu istilah Arab. Yang ni pun, uslub ni, saya nak sebut macam mana? Pasal kita kalau tak faham ni, yang kita baca benda-benda yang dalam syariat, kita jadi melenggung bodoh ya. Pasal kita tak faham. Misalnya ayat Quran sebut macam mana? Sabbihisma rabbikal a'la. Bersihkanlah nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Bersihkan nama. Apa maksud bersihkan nama? Bersihkan zat dia daripada apa yang tak sepatutnya. Itu maksudnya bersihkan nama. Macam kita sebut kata apa? Kena jaga nama baik mak bapak kita, betul tak? Kena jaga nama. Saya nak syarahkan nama tu, nama. Apa maksud nak syarahkan, nak jaga nama baik mak bapak kita? Apa maksudnya? Jaga mak bapak kita lah. Jangan sampai tercemar. Cuma tercemar tu diri dia. Nama ni dah bila ada nama, maksudnya jaga nama ni, jaga diri dia. Jangan sampai nama dia dicemari. Nama dia dicemari melibatkan diri orang itu dicemari. Boleh faham saya sebut? Jadi kalau sebut bersihkan, tanzihkan, sabbihisma rabbikal a'la, maksudnya sucikan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Nak sucikan nama tu apa maksudnya? Sucikan zat dia daripada perkara yang tak selayaknya. Yang kita disebut subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Maksudnya nak tanzihkan dia. Bersihkan dia, nyahkan daripada dia. Apa yang tak sepatutnya kita terfikir, terlintas, terbayang, tasdik tu istilah Melayu lah kan. Teryakin, terwaham, tersangka, terlintas,
tergambar, apa saja terimagine tu bunyi orang putih sikit dalam fikiran kita, subhanallah. Itu maksudnya. Jadi maha suci Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala perintahkan sabbihis rabbikal a'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa maksud baca dengan nama Tuhanmu? Kamu bacalah dengan Tuhanmu. Yang tu pun kena faham. Apa maksud baca dengan Tuhan? Kamu bacalah dengan rasakan kamu takkan boleh baca melainkan dengan kedengat yang Tuhan kamu bagi kat kamu tu. Kamu baca dengan perasaan macam tu. Dalam tu bahasa tu. Sedap tu bahasa tu. Memanglah kena ada huraian. Itu yang kita rasa macam kita faham dah bismillah selama ni lah. Oh punya apa tak lagi. Itu yang kita sebut bismillah dengan nama Allah, dengan bismillah, bismillah, makan pun bismillah. Lama dah tahu makna terjemah tahu tapi maksud tak faham. Satu yang dia kata pasal pengarang ni bismillah ni, dia nak bismillah apa? Wa'alifu, aku karang kitab ni dengan bismillah. Kalau aku mengajar wa'alimu bismillah. Kalau tuan-tuan ata'allamu, aku belajar dengan bismillah. Apa maksud aku belajar dengan nama Allah? Aku belajar dengan Allah. Apa maksud aku belajar dengan Allah? Pasal sebut dengan nama Allah tu maksudnya dengan zat dia. Zat pun apa maksud dengan zat Allah Ta'ala? Aku belajar dengan kedekat yang Allah Ta'ala beri kat aku. Aku belajar. Tapi boleh ada kedekat siapa? Allah bagi. Boleh bagi hidayat siapa? Allah bagi. Tu kata dengan Allah Ta'ala tu. Dengan dia tu, dengan kedekat dia. Yang dia sentiasa bersama-sama dengan kita. Dia bagi kedekat dengan kita, dia bersama dengan kita. Dia bagi kehendak dengan kita, dia bersama dengan kita. Dia bagi kita melihat, bersama dengan kita. Dia bagi kita mendengar, bersama dengan kita. Dia bagi hidayat, bersama dengan kita. Dia bagi taufik, bersama dengan kita. Dia bagi kesabaran, bersama dengan kita. Dia buka pintu hati kita, bersama dengan kita. Dia tak pernah tinggal dengan kita. Begitu kata rahmat Allah Ta'ala beri kat kita, dia tak pernah tinggal dengan kita. Satu, kita kena yakin Allah Ta'ala sangat hampir dengan kita, sangat dekat dengan kita. Istilah dekat tu maksud macam mana? Dia tak pernah berpisah dengan kita. Satu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ajaran juga, istilah Quran sebut macam mana? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabihum. Tidak ada orang kalau berbisik 3 orang, melainkan Allah bersama dia. Allah yang keempat daripada 3 orang. Wala khamsatin huwa sadisuhum. Kalau ada 5 person, there is 5 persons there. Allah is the 6th. 6%. Maksudnya dia akan bersama dengan kumpulan tu. Wala aksara min zalika wala adna min zalik. Tak ada yang angka lebih ataupun kurang pada tu. Illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Melainkan dia akan pasti bersama. Tu Allah tak pernah tinggalkan makhluk dia. Satu, kita punya akidah makhluk ni Allah tak hajat pada makhluk, tapi bila dia buat makhluk ni sentiasa berhajat dengan Allah Ta'ala. Makhluk ni akan sentiasa Allah bersama dengan dia. Bersama tu bukan bersama dengan tempat, subhanallah. Yang tu yang kita dah belajar bab akidah tu. Tapi kita faham apa? Allah always with me. Always tu dengan rasa perasaan hati. Allah always with me. Dia with us tu tak mana? With nusrah, dengan inayah, with taufiq, wal hidayah, wal quwwah. Itu bahasa Arab sikit lah. Jadi yang bismillah tu, kalau makan macam mana nak buat? Bismillah, apa maksudnya? Aku makan dengan nama Allah. Apa maksudnya? Makan dengan nama Allah. Aku makan ni dengan kedekat yang Allah Ta'ala beri kat aku. Bahkan kita angkat, katalah ni makanan, minuman, itu pegang je. Bismillah. Apa maksudnya? Dengan nama Allah aku minum. Apa maksudnya? Ni, aku nak kenal yang ni air ke, yang ni gelas ke. Aku minum pun ikut ni, bukan ikut ni. Bukan minum macam ni. Kita boleh kenal mana atas, mana bawah, mana kiri, mana kanan, mana air, mana petrol, mana minyak. Boleh kenal tu apa? Siapa yang bagi ilmu? Allah Ta'ala bagi ilmu. Gelas pun kita tak pegang lah macam ni. Taklah pegang. Macam tu. Kadar ni. Tengok. Nanti dia bagi pegang. Tak ada orang pegang gelas macam ni. Ada? Maksudnya dia bagi kita dalam keadaan mengenal satu. Pula tu dia bagi kita menggunakan tenaga yang sepatutnya untuk dipakai. Benda ringan-ringan.
Yang ni kalau ada gelas, kalau gelas tu buat pada polystyrene tu, ada lagi lah pegang kita. Kerak sikit, pecah. Yang ni tak apalah, tak pecah. Tapi nak cerita apa? Aku nak angkat ni pun Allah yang bagi kederat kat aku. Aku nak boleh bawa ke mulut ni. Kehendak tu Allah yang bagi pada aku. Mata aku boleh memandang ni, gelas ni. Boleh tengok pula air apa ni. Aku boleh pilih pula air apa. Teh ke, kopi ke, air kosong ke. Semua tu bismillah. Oh tu, dengan nama Allah, dengan Allah Ta'ala. Dengan daya upaya dia bagi kat aku. Tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kehendak, tak ada melihat, tak ada mendengar. Bercakap pula nak teh, satu, tambah lagi sikit, tambah. Boleh bercakap pula nak minta apa. Ni nak minta pun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ajar apa tu? Sentiasa tauhid ke Allah Ta'ala. Sentiasa Allah always in my heart. Kita lah tak dapat lagi. Saya sebut kita tu silap sebut. Saya lah tak dapat lagi. Tuan-tuan wali-wali lah tak apa. Pendengar. Ha? Kami pendengar. Tak juga. Kita bukan pendengar. Kita kena jadi macam tu. Pasal inilah asuhan tutup guru kita, para ulama kita. Susah payah dia mah. Bermujahadah satu. Dan dia dah bagi formula kat kita sebenarnya. Macam mana nak boleh bawa ni. Yang ni yang istilahnya tauhid kena belajar. Fiqh kena belajar. Tu. Nombor tu apa? Tasawuf kena belajar. Tasawuf ni nak buat apa? Ilmu tasawuf, ilmu untuk memantapkan tauhid. Yang kita dah belajar kan tauhid, boleh tak kita buat sesuatu yang kalau Allah Ta'ala tak bagi kederat kita? Mana praktikal dia? Mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilmu yang kita dah belajar dalam tauhid tu macam mana nak bawa? Tu yang latihan ulama dulu atas nama ilmu ni, itulah ilmu tasawuf. Ilmu sufi. Tu istilahnya. Ilmu sufi nak buat apa? Ilmu macam mana nak buat, nak dapat tazkiyah nafsu, bersih diri dari sudut hati ni, sentiasa nak boleh tawajuh pada Allah Ta'ala. Walaupun kita dah buat sabak dengan makhluk, dahaga minum air, lapar makan, macam tak? Mengantuk basuh muka. Yang bagi hilang mengantuk tak apa? Allah. Takkan air bagi hilang mengantuk kita? Tak jadi try tak? Mengantuk dia basuh muka. Yang hilang. Kadang-kadang sebenarnya bukan basuh muka tu, tak mana yang hilang mengantuk? Jalan tu. Jalan tu. Tak jadi try tak? Iya tuan-tuan. Tuan-tuan keluar tak payah basuh muka. Keluar, naik balik. Elok je pun. Duduk sini je lah. Dia kena buat sesuatu tak? Saja kita sebut macam tu. Nak kata apa? Allah Ta'ala dia bagikan akal apa dan sebagainya. Dia suruh kita berfikir. Satu berfikir cari sebab. Lepas tu fikir pada musabbibul asbab. Tu tauhid. Yang tu yang bismillah. Tu yang dia kata ku mulai. Cukup. Jadi nak ajar dia bismillah ni. Kalau bismillah kita baca Quran. Bismillah apa maksudnya? Dengan nama Allah. Maksudnya dengan Allah aku baca Quran. Maksudnya dengan keupayaan yang dia bagi kat aku, dengan tu aku baca. Aku baca, tapi keupayaan dia bagi kat aku. La haula wala quwwata illa billah. Bila kita baca orang kata, engkau ni baguslah baca Quran. Kau rajinlah baca Quran. La haula wala quwwata illa billah. Tu dapat tauhid tu. Kalau tak ada hak tu kan, baca memang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaplah suara kau. Habis lah. Engkau lah. Apa dia? Tak dapat tauhid. Ibadat boleh buat, tapi tak ada tauhid. Maksudnya tak buat ibadat dengan tak ada perasaan Allah yang bagi taufik kat aku. Tak dapat. Tak dapat buat ibadat dengan rasa Allah yang bagi daya upaya kat aku. Tak dapat. Jadi maksudnya tak dapat tauhid lah. Jadi tauhid ni bila? Tauhid ni 24 jam. Berjalan pun tauhid. Duduk pun tauhid. Baring pun tauhid. Semua tauhid. Kita berjalan kena letih tak? Macam mana nak hilang? Duduk je hilang letih. Siapa hilang letih? Allah. Bukan duduk tu hilang letih, tapi kena buat duduk. Kadang-kadang dah letih dah duduk seharian naik kereta bas, walaupun tidur dalam kereta banyak lah. Tapi bila boleh baring tu ke, letak je badan atas lantai. Oh sedapnya, leganya. Siapa bagi? Alhamdulillah. Ni tauhid. Satu saya ngaji, saya duduk musafir dengan Syekh. Saya duduk cerita pergi apa kan. Ni pun ke depan ni akan ada lagi musafir. Cuma nak pergi tak pergi lah, belanja lah pula kan. Apa saya nak sebut ni? Dia ajar gunakan tauhid dalam masa duduk musafir.
Musafir memang letih. Tuan-tuan tak percaya, try tengok. Letih. Isyarat Nabi SAW kata dia, as-safaru qita'atun minal azab. Bukan kata saya ni. Kata Nabi ni. Dia kata bermusafir ni adalah sebahagian daripada azab. Maksudnya ada kesusahan, ada kepayahan, ada letih. Tak percaya tanya budak-budak ni. Dia orang, saya kan saya banyak reba. Tapi yang banyak tidur dia orang. Sudah kata, sorry. Ya tuan. Satu, saya suka dreba. Pasal apa? Bila dreba saya tak banyak tidur. Tapi saya duduk belakang, saya tidur. Betul, saya tak percaya try. Kalau saya duduk belakang je, tak sampai 5 minit. Lena. Bawa kereta tak boleh lena. Iya, memang betul. Bawa lena tu guru pula, syekh pula ajar macam mana. Bawa tu, bawa lah tauhid. Pasal kita mesti bawa dengan perhatian betul tak? Kadang lena juga macam mana. La haula wala quwwata illa billah. Kadang lena tapi boleh bawa kereta elok je pun. Break. Iya. Kita memang boleh sedar tu. Yang nak tauhid sentiasa. Mati pun mati aksiden. Orang tengok kesian ustaz tu mati aksiden. Rupanya mati dalam tauhid. Yang kawan ni mati dalam sujud. Yang banyak lah ni istilahnya apa? Mati yang dicemburui. Ini tu kan bahasa lah ni kan. Saya tengok banyak ayat-ayat macam tu lah. Saya pasal ngaji dulu Tok Guru, dia pernah syarah macam tu. Saya tak heran mati dalam sujud. Engkau mati dalam sujud tapi hati lalai Allah Ta'ala. Tak jadi kan? Bukanlah maksudnya tak payah sujud. Bukan maksud macam tu. Tapi yang penting tu, innama yadurru ila qulubikum. Allah Ta'ala ni pandang hati kita. Kalau kita memang semayang, jasad pun semayang, hati pun semayang. Okey. Kita tengok satu sudut macam Bilal bin Rabah katalah kena seksa. Nampak kena seksa tak? Tapi bahagia tak sebenarnya hati dia? Sumayyah, Yasir, keluarga Yasir, mak Yasir mati syahid. Tengok kena seksa tak? Tapi bahagia tak hati dia sebenarnya? Kita tengok ada orang ni macam bahagia ya, mati senyum ya, relax, tenang, mati dalam iman konon. Contohlah. Tapi berserabut kepala. Sikit saya sebut tu. Jadi yang nak besar nak bawa apa? Perjalanan tauhid tu macam mana supaya sentiasa bertauhid. Pasal yang tu yang ilmu dia apa? Bismillah je. Satu bila kita faham tauhid, bismillah ni pun boleh bawa tauhid 24 jam kan. Bila-bila apa bismillah. Bismillah. Maksudnya dengan Allah. Apa maksud dengan Allah? Dengan daya dan upaya yang dia beri kat aku. Satu aku boleh buat. Dengan daya dan upaya dia aku naik motor. Bismillah. Apa maksudnya? Dengan daya upaya dia aku naik motor. Boleh sampai tak? Alhamdulillah. Bismillah pun tak apa. Dengan dapat upaya dia beri, aku boleh sampai tempat mengaji. Dengan upaya dia, boleh pula pegang kitab baru ini. Alhamdulillah. Dengan daya upaya dia, ada pula kitab. Pasal payah nak cari insan, tak ada. Kan? Baik. Saya nak syarah tu semua syarah apa? Bismillah saja. Itu cukup lah ngaji bismillah je, tak payah ngaji lah hal lain. Siapa dia ajar gitu? Tapi antara praktikal dia bismillah. Bismillah ni jalan untuk praktikal tauhid. Yep. Tu yang dia kata aku mulai risalah ni dengan nama Allah, masuk nama Allah dengan Allah, masuk dengan Allah dengan daya upaya yang Allah Taala beri kat aku. Memang pelajaran tauhid besar. Dalam kita duk menjalani tauhid ni, tahu ulama kita syarah apa? Bagi rasa apa saja perbuatan yang kita duk buat, kita tak akan boleh buat apa-apa perbuatan melainkan Allah yang bekalkan daya upaya kat aku. La haula wala quwata illa billah. Dua tu. Pasal kita hidup ni sama ada hindarkan larangan dia, buat taat. Hindarkan larangan pun daya upaya tu dia bagi. Taat pun dia juga bagi. Itu yang ada hadis riwayat sebut la haula an maksiatin wala quwata bi ta'atin illa billah. Tak adalah haula. Tu yang terjemah kita daya tak. Tiadalah daya untuk tinggal maksiat, wala quwata, tak adalah daya juga, kita pakai daya juga. Tak adalah upaya. Daya ni upaya untuk bezakan bahasa itu. La haula tu daya untuk tinggal maksiat. Wala quwata ni upaya untuk buat taat. Illa billah ay illa bi'aunillah, melainkan dengan bantuan daripada Allah Taala, kuwah yang Allah Taala beri, dengan sebab tu aku boleh buat taat ni. Jadi bagi rasa apa yang kita buat ni tiada lain melainkan limpah kurnia dia semata-mata. Dunia medium wasilah dia apa? Bismillah.
dengan nama Allah. Apa maksud dengan nama dia? Dengan dia. Apa maksud dengan dia? Dengan daya upaya dia. Boleh faham 24 jam macam ni? Yes. Satu dia suruh bismillah, 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 bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Satu banyak cara orang berzikir ni macam-macam. Tu lain jalan, lain cara, lain kaifiat. Ada orang zikir bismillah je. Bismillah, bismillah. Cuma jalan tarikat pun yang tanya saya. Tapi ada orang yang kaedah dia nak tawajuh pada Allah Ta'ala, bismillah. Bismillah, bismillah. Ada yang Allah. Allah. Apa Allah? Allah yang bagi daya upaya aku. Aku tak ada daya upaya apa. Allah. Allah yang cipta aku daripada tak ada kepada ada. Allah. Allah yang takbir urusan aku dan seluruh langit bumi ni. Allah. Dia ajar kita supaya sibuk ke Allah Ta'ala. Fikiran tu supaya sentiasa dijanakan dan digunakan ke Allah Ta'ala. Inilah pelajaran tauhid. Satu, tauhid ni dia bukan pelajaran ilmu saja. Ilmu tauhid kalau pandai sekalipun semua pembahasan ilmu sifat ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah apa semua pandai ingat satu-satu. Tapi rupanya kehidupan harian tak boleh dapat tauhid. Maksudnya boleh ilmu teori, tak boleh praktikal. Satu, praktikal dia apa? Tu atas nama tasawuf. Jadi saya baca kitab ni atas namanya belajar apa? Belajar kitab tauhid sufi. Tu istilah ulama lah, Datuk Guru. Tauhid sufi maksudnya tauhid yang bersama dengan tu ajar nak bawa tauhid. Itu istilah tauhid sufi tu. Tuan-tuan tak biasa dengar saya khabar tu. Tauhid sufi nama dia. Ada tauhid saja. Memang kalau kita bahas tauhid, bahas ni takluk biasanya. Memang ada bahas yang kadang dirumit sikit lah. Sebut tauhid ni menafikan kam macam ni. Memang ada bahas saja tu. Tapi kadang bahas ilmu je, tauhid tak boleh bawa pun. Ada orang tak belajar hak tu pun kadang masalah kat tak pandai. Tapi ada orang yang dia belajar tu dalam bentuk praktikal. Dalam praktikal tu bawa tauhid siap dah. Baik. Jadi dia mulakan risalah ni dengan nama Allah. Jadi Allah ni siapa? Allah ni nama bagi zat. Cuma atas nama Allah, nama zat. Ar-Rahman Ar-Rahim tu nama sifat. Disebut yang bagi ismun zat, ismun sifat, tu panjang. Sebut sekali lalu itulah. Pasal apa nama sifat? Pasal bila sebut Allah tak payah terjemah lah. Nama zat dia cukup. Dan apa makna Allah, makna apa? Atas sebagai ulama bagi huraian, Allah ni makna apa? Dengan makna mustaghniyan an kulli ma siwahu, itu saya ada sebut istilah ni. Muftakirun ilahi kullu ma dahu. Allah ni bila sebut Allah apa maksudnya? Dia zat yang tak hajat pada sesuatu, makhluk semua berhajat pada dia. Kalau tuan-tuan nak dengar Urdu sikit macam ni, saya ngaji Urdu. Apa Allah ni apa? Kahir. Allah behajat hakir, subki hajat puri karne wala. Allah ni tak hajat sama sekali pada apa-apa pun. Subki hajat puri karne wala. Semua hajat dan keperluan ni, semua sekali, tak ada tertinggal satu pun. Allah lah orangnya yang menunaikan hajat dan keperluan tu pada kita. Allah lah karne wala dia. Memang kena Urdu pun, pasal pergi India syekh kat Urdu. Tuan-tuan nak pergi boleh. Nak fullnya di 17 November, 17 Disember. 30 hari lebih kurang itulah. Belanja lebih kurang 1,500. Bawa lah 2,000. Dan ni tiket 1,000 lebih tak? Ya. Visa 500 tak? Tiket ni berapa? Tak tahu, tak tengok lagi. Macam tak ada niat nak pergi je. Tak tengok lagi. Makan minum, pergi sana tak ada apa lah, duduk lah, makan tanggung. Sikit lah sebut ke sana. Pergi pula nak sebut bahasa Urdu tu lah kan. Tak ada pun macam mana, dia dah ajar lah. Walaupun kau tak faham, kau duduk je, jaga adab elok-elok dalam majlis ilmu. Betul macam mana? Ada kerja dia bagi. Dan pergi sana tu, kalau saya lah pergi, kadang bukan ada banyak aktiviti pun, tapi latihan tu. Latihan apa? Gunakan masa tu full time. Untuk apa? Untuk latihan, dia bagi kita homework tu.
Ajar untuk zikir fikir, zikir fikir, zikir fikir. Faham dengan semua tauhid yang kita dah ditaklimat dan diajar tu. Bawa tu. Jalan semua ingat dia. Apa saja buat bagi ingat dia. Dia ada hajar pun. Bagi saya yang tu best tu. Kalau macam ni, kita dah biasa latih sana, balik sini, kita tahu cara nak praktik. Tapi mesti kena pergi kursus dekat sekali. Pasal kursus tu, memang kalau saya bahasakan tu kursus. Kursus apa? Kursus praktikal tauhid. Bangun awal-awal lagi sebelum subuh. Bangun awal apa? Zikir jahar. Maksudnya zikir jahar pagi sebelum subuh. Setengah jam, 40 minit lebih kurang sebelum subuh. Zikir lah. Zikir pun bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lah. Pada saya zikir yang sangat pelan lah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu zikir pelan. Kalau ada yang orang tua sana, saya panggil syekh zikir kan, dia mesti bawa dia buat itu la ilaha illallah. Sejam tu dia boleh buat selamba ya, tak ada masalah letih. Memang tak letih pun zikir macam tu. Pasal zikir bukan tujuan nak bagi letih. Zikir ni nak bagi sedar. Sebut, akal jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa dia? Tak ada lah makhluk ni bersifat ilah, melainkan Allah saja ilah. La ilaha illallah. Selalu kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak sampai 10 minit tumpul. Yang ni tak apa, sejam tak apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia ajar sedar. Kalau ngantuk, kau kena cek apa masalah kau ngantuk. Pasal apa? Tak cukup tidur. Lain kali jangan main, tidur. Masa tidur kena rehat. Bangun awal. Ngantuk pasal apa? Makan banyak, kurangkan makan. Ngantuk pasal apa? Tak tahu apa nak fikir. Pasal apa? Pelajaran tak dapat. Engkau kena kurang sembang dengan orang, kau kena sibuk dengan ilmu kau belajar apa, kau nak bawa apa dalam kepala otak kau. Masa kau zikir, nak fikir apa? Kau bagi tumpu perhatian pelajaran yang kau belajar. Tak dapat latihan masa lain macam mana? Kau kena kurang sembang dengan orang. Dia ajar satu nak buat. Sikitlah sana. Baik, asal saya nak sebut, kita dikata dia mulai risalah ni dengan nama Allah. Sebab Allah ni Tuhan yang amat murah, lagi amat mengasihani. Jadi nak terjemahkan Rahman dan Rahim tu. Cuma kalau dengan perkataan di sini Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah. Yang ni dia tak bagi huraian. Lepas tu yang mengasihani. Mengasihani ni macam mana huraian mengasihani? Mengasihani hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat. Cuma kalau bagi sekali lalu takrif apa Ar-Rahman Ar-Rahim ni? Terjemah Ar-Rahman pemurah. Ar-Rahman Ar-Rahim ni dua sifat memberi Allah Ta'ala. Ar-Rahman pun sifat memberi, Ar-Rahim pun sifat memberi. Tuan kena faham ni pasal terjemah ulama kita dulu, dia terjemah pemurah dan penyayang tu semua ada pasal. Bukan saja-saja terjemah tu. Jadi Ar-Rahman ni apa? Sifat memberi. Ar-Rahim sifat memberi. Al-Wahhab sifat memberi. Al-Mannan sifat memberi. Lagi Al-Mu'ti sifat memberi. Al-Mannan, Al-Wahhab, Al-Mu'ti, Ar-Razzaq sifat memberi. Semua sifat memberi tu. Cuma memberi atas wajah apa? Itu yang menyebabkan nama pemberian tu berbeza-beza. Yang ni nama Al-Mu'ti, yang ni nama Al-Mannan, yang ni nama Al-Wahhab, yang ni nama dia Ar-Rahman, yang ni nama dia Ar-Rahim. Jadi pemberian dengan Ar-Rahman
Pemberian macam mana? Pemberian nikmat Allah Ta'ala kat dunia ni tanpa mengira Islam atau orang kafir, taat atau derhaka. Itu pemberian dengan Ar-Rahman. Pemberian dengan Ar-Rahim adalah pemberian nikmat kepada orang-orang yang buat sabab untuk dapat rahmat Allah Ta'ala semata-mata. Pemberian khas pada orang Islam, orang mukmin, orang muhsin, orang muttaqin, orang muwahhidin, orang Nabi, Anbiya wal Mursalin. Allah Ta'ala bagi nikmat dengan Rahim dia. Pemberian dengan Rahim dia khas. Pemberian dengan Rahman am. Boleh faham? Satu orang kafir, siapa dia kafir, dia happy pula tu. Tapi kaya. Pasal apa? Pasal Allah Ar-Rahman. Ada tak orang Islam tak main masjid tapi kaya pada kita? Ada tak? Apa masalah kita? Sepatutnya kita lah kena kaya pasal kita ibadat ke dia. Kita taat. Tak. Pasal apa? Pasal ikut dia nak bagi. Sekali pun orang derhaka. Yahudi, Nasrani, Wahbi tu tak? Orang murtad, liberal, LGBT pun duit banyak. Hak pondan maknyah tu. Ui, kaya-kaya tu kan. Bisnes kosmetik je pun. Siapa dia yang kaya-kaya tu? Yang macam pondan tu? Nama nak sebut pun malu. Sajat ya? Sajat. Ingat ke sejat apa? Sajat. Kaya kan? Dia boleh buat jualan kosmetik apa? Tempat tu, hari promosi tu, dia apa? Jualan mega berserta dengan tabur duit. Tabur duit. Bukan duit shilling. Duit 50 dan 100. Jam ni dia akan tabur duit. Kutip lah siapa yang dapat dia punya, part-partnya. Siapa dapat dia punya. Alah, sampai macam tu. Dia boleh buat macam tu. Kita nak tabur duit shilling, tak ada duit. Sajalah saya sebut itu. Pasal apa dia boleh kaya? Allah Ar-Rahman. Tak satu heran lah kaya gitu. Satu, kita tak diajar tajuk pada orang yang kaya nikmat dunia ni. Tak satu heran rumah banglo, apa kerajaan besar, DAP lah pun contoh. Dia ni ditawan Singapura. Memang dia dah macam tu. Ni pewaris-pewaris Haman, Qarun, Fir'aun. Kenapa? Kita nak pewaris Nabi. Walaupun begitu bukanlah boleh maksudnya biarkan orang kafir menguasai negeri. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Tapi kaedah kita bukan macam tu bukan pergi perang dengan dia. Bukan. Apa dia? Bagi tauhid kita betul, tauhid anak bini kita betul, orang kampung kita betul, orang Malaysia betul. Kalau betul lah ni, Malaysia takkan dia baginya kat orang kafir. Yang jadi masalah ni apa? Nama Islam. Tapi Islam kepada Islam. Muhbir tu. Dia akan jadi Singapura yang kedua tau. Malaysia ni. Penang dah macam Singapura dah, cuma tak tukar namanya lagi. Masih dalam Malaysia. Malaysia pun akan tukar nama tu. Bohbi tu. Tanah Melayu memang dah tukar dah. Kalau tak sepatutnya tanah Melayu. Tukarlah Malaysia. Apa pasal tu cerita lain lah. Esok dia tulis apa? Cina Sia. Bohbi tu. Apa saya nak sebut ni? Bukanlah maksudnya bila faham kata Allah Ta'ala ni dia beri dengan Ar-Rahman, pemberian dunia ni lantak pergilah orang kafir rebut. Kaedah kita bukan gitu. Pasal kita ada amanah untuk sembahkan agama dan amanah untuk jadi khalifah, bukan untuk jadi koli. Untuk jadi khalifah. Apa takrif khalifah? Dia kata iqamatud dunya bid-din, iqamatud dunya bid-din. Wasiyasatu dunia biha, wasiyasatu dunia bihi, mendirikan agama, mendirikan dunia ni dengan agama dan tadbir dengan agama. Itu khalifah. Betul kan? Itu kan? Ingat kan? Iqamatud dunya bid-din wasiyasatu dunia bihi. Betul. Tu takrif din tu. Takrif din, takrif khalifah. Jadi khalifah tu. Jadi khalifah bukan jadi kuli. Tak, jadi apa? Jadi pentadbir. Cuma bila nak jadi pentadbir, ilmu mesti ada lah. Kalau tak, esok jadi pentadbir ada. Ramai orang Islam kita jadi pentadbir. Jadi pentadbir macam orang kafir tak? Buat apa? Pasal agama tak ada. Ini masalah kita. Kita walaupun tak jadi pentadbir, tapi ada agama. Yang bila-bila pun jadi pentadbir,
kita dah ada ilmu agama dan kita dah hidup dengan agama. Masalahnya sekarang apa? Nak jadi pentadbir tapi agama tak ada. Tu yang dia masalah. Berapa ramai yang walaupun nama dia agama orang Islam, nama hebat-hebat nama orang Islam, nama Tok Guru Alim Ulama pun ada. Nama apa? Syamsuddin, Qamaruddin, Najmuddin, contohlah. Mana-mana tu tak tahulah kan, saya bagi contoh je, din tu. Nama siapa? Zainul Abidin. Macam-macam nama lah. Nama Abidin, nama Abid, nama siapa? Saleh. Nama hebat-hebat. Tapi tengok perangai Allah. Sikit lah itu. Apa masalah dia? Pasal orang Islam yang dah tak kerti Islam lah. Okey? Jadi nak sebut tak mana? Dia duk gaduh nikmat dengan Rahman, tapi dia tak gaduh pergi cari nikmat yang dapat dengan Rahim. Jadi Rahim ni apa? Rahim ni ialah sifat memberi Allah Ta'ala yang dia beri pada orang tertentu. Satu kita main mengaji ni, dapat dengan Rahim ni. Ngaji boleh faham tak? Rahim lagi dia bagi. Dah mengaji, faham, apa tu? Boleh bawa pula tauhid dengan bismillah saja pun. Rahim lagi. Pula tu ingat pula tu, Rahim lagi. Rahim. Siapa lagi sebuat sabab untuk dapat Rahim dia lagi banyak, Rahim dia bagi. Satu kita nikmat ni, nikmat dengan pemberian Ar-Rahman tu sadut rebut. Pasal apa? Yang tu tak bagi pun dia bagi. Pasal orang kafir harbi pun ada makan minum, ada tak? Bahkan lagi besar daripada dia bagi kat kita. Kalau ikut munasabahnya, kesakkan siapa besar lagi? Kat kita lah tak? Pasal apa? Kita taat. Yang dia orang tu tak taat. Tapi tak heran kita pasal apa? Pemberian dengan Ar-Rahman dia bukan masalah faktor taat tak taat. Yang penting apa? Yang penting agama kita dapat. Satu tak dapat pemberian Ar-Rahman, yang tu tak ada masalah pada kita, bahkan yang tu sebab untuk tauhid kita ke Allah Ta'ala. Nak menunjukkan bahawasanya pemberian dengan Ar-Rahman ni tak ada nilai sikit pun di sisi Allah Ta'ala, nisbah kita orang beriman. Satu Nabi Rasul dengan orang kafir. Kalau tengok Nabi Rasul kan dia bersifat dengan sifat manusia biasa, betul tak? Ada tak Nabi Rasul yang susah, miskin, apa gerana, ada tak? Kalau ikut sepatutnya Nabi Rasul lah orang paling besar nikmat, kaya raya, dapat kerajaan, dapat pemerintahan, betul tak? Tapi pasal apa dia orang ni jadi susah juga, lagi dapat sakit, bencana, ujian macam-macam, betul? Apa maksudnya? Dunia ni bukan tempat pembalasan orang-orang soleh macam tu. Dunia ni bukan tempat pembalasan bagi Nabi-Nabi dan Rasul dia. Untuk menunjukkan bahawasanya dunia ni bukan tempat pembalasan, dan juga untuk apa istilahnya, menghiburkan hati. Apa dia? Orang kafir dia tak dapat akhirat, kat dunia dia senang. Iyalah. Esok di mana? Kita tak dapat. Untuk ditasalli daripada nikmat dunia ni, supaya jadi hiburan, supaya kita jangan duk sibuk dengan nikmat dunia. Kita pergi masjid tak jadi kaya pun. Ada orang tak main masjid kaya. Sampai dia kata gini, aku tengok kau pergi masjid tak senang-senang pun, aku tak pergi masjid pun kaya pada engkau. Wow, kan? Ramai orang Islam kita cakap itu tau. Kau duk ulang masjid dia bila nak jadi kaya. Wah, ayat tu bahaya, boleh jadi kufur pun ada. Kita pergi masjid bukan pasal nak kaya. Kalau tuan-tuan pergi masjid pasal nak kaya, tobatlah banyak-banyak. Ngajilah tauhid betul-betul. Tuan-tuan sembahyang duha pasal nak kaya, tobatlah elok-elok. Bukan duha untuk kaya, bukan. Duha tu untuk kaya hati. Memada dengan Allah Ta'ala. Yakin dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Dia tak akan biar kita susah. Dia tak akan bagi kita berada. Tapi susah tu maksudnya bukan jadi kaya-kaya, bukan. Tapi bila kita perlu dia bagi. Kita tak payah bersusah ke dia. Tu syarah tu pun panjang. Cuma nak ambil sekali lalu faham Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kita nak buat apa sesuatu pun ingat dia. Siapa? Kita buat ni dengan daya upaya Allah bagi. Dan Allah ni dia Ar-Rahman. Allah adalah Ar-Rahim. Jadi kita nak rebut apa? Rebutlah pemberian Allah Ta'ala kepada kita dengan Ar-Rahim dia. Bukan pemberian dengan Ar-Rahman dia. Dengan Ar-Rahman ni kita tak payah sibuk. Satu, kita disuruh tawakal buat rezeki. Tawakal tu buat macam mana? Susah fikir makan minum. Bila kita tak fikir makan minum, dia sampai satu tahap orang akan sedia makan minum kita. Tuan dengar elok ayat tu. Ya. Saya duk tengok kehidupan Tok Guru.
tutup guru ahli ulama kita, hatta Nabi Rasul lagilah tuan. Dia tak pernah fikir makan minum. Tapi para sahabat sibuk makan minum dia. Kita yang duk sibuk makan minum. Yang dikejar-kejar tak dapat. Bahkan duk sibuk nak cari makan minum. Bahkan sentiasa bersusah kepada makan minum. Dan tak pernah selesa dengan makan minum. Ada orang tak pernah fikir makan minum. Bahkan jenuh makan minum. Iya tuan-tuan. Yang ni yang kata nak kena belajar tauhid tu. Mula tu macam mana nak lalu tauhid dengan keadapannya tu. Satu, dia kena ada bimbingan guru. Tuan-tuan tak kerti ni pun kalau buat sendiri kena tak selesai. Yang tu pun ada pelajaran dia nak belajar satu. Jadi kalau tuan ada masalah satu cuma atas kita faham bismillah ni, apa saja kondisi tuan-tuan sekarang lah ni, ngaji ke mengajar ke apa ke, orang tua ke muda ke, pencen ke lelaki ke perempuan ke, kanak-kanak ke apa, kalau dah boleh faham apa saya sebut ni, tujuan kita nak faham, nak buat apa? Nak boleh pandang ke orang salah dari sudut mana perbuatan ni, rasakan bismillah, tak ada aku boleh buat ni melainkan Allah yang bagi daya upaya kat aku. La haula wala quwata illa billah. Itu tauhid yang kita nak bawa. Bismillah kalau ikut rincian syarahan tu kepada bab tu, bab pandang daya upaya daripada Allah Taala. La haula wala quwata illa billah. Kemudian nahmadukallahumma ya man khassana bi kalimatil husna wa ziyadatin. Kemudian kata dia, kami puji akan dikau, kau tu kau Allah Taala, hai Tuhanku. Bahasa dia pun disebut macam mana? Allahumma nahmaduka Allahumma, kami puji akan dikau wahai Tuhanku. Tak pelik? Apa dia? Kami puji akan dikau wahai Tuhanku. Patutnya Tuhan kami. Ni bahasa Arab saya nak syarah pun panjang tuan-tuan. Kenapa ada macam tu? Kami tu banyak ramai. Memanglah. Tapi kenapa tak kata Tuhan kami, Tuhan aku, macam aku seorang je Tuhan, orang lain tak ada Tuhan macam tu? Yang ni yang istilah bahasa Arabnya ni panggil iltifat. Asalnya gunakan kami. Kami puji akan dikau. Nisbah nak buat baik, memang kena buat baik ramai-ramai. Itu antara isyarat dia. Lepas tu, wahai Tuhanku, untuk nak rasa ketuhanan dan kehambaan, jangan paksa orang lain untuk rasa ketuhanan. Bahkan paksa diri bagi rasa Allah Tuhan aku, Allah dia yang menunaikan kepada aku, kita yang kena bagi dapat tauhid. Puji ramai-ramai. Tapi tauhid yang paling besar kena bagi hasil dekat aku. Orang lain tak mau, Tuhan dia. Antara syarahan iltifat ni nak khususiat tang tu. Maksudnya bila nak mengaku diri sendiri, pandang khas Allah ni Allahu Rabbi. Tapi di atas nak faham siapa Allah ni, dia Rabbul Alamin. Tapi untuk bagi rasa kerdilnya aku, Allahu Rabbi. Kalau rasa Allah Rabbul Alamin, dia tak rasa kerdil. Nak rasa kerdil, fokus tawajuh ke aku, Allahu Rabbi, Allahu Maliki, Allahu Khaliqi, Allahu Razzaqi, Allahu Raziqi, Allahu Hakimi. Allah itu kaedah domir tu kepada mutakalim, pada siapa yang bercakap. Baik. Kami puji akan dikau tu, nahmaduka Allahumma. Kami puji akan dikau wahai Tuhan yang, wahai Tuhanku, wahai Tuhan yang menentukan segala kami balik. Jadi dia kata dia nak puji Allah Ta'ala siapa? Ya Allah Ta'ala telah menentu, maksudnya telah khaskan kami, khassana ahli Islam dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita nak puji Allah Ta'ala siapa? Pasal Allah telah beri nikmat khas kita dapat la ilaha illallah. Apa maksud dapat la ilaha illallah ni? Dapat jadi ahli Islam, orang Islam. Dan kita Islam pasal apa? Kita Islam kalau berarti kita bukan Islam pasal kita mengucap kalimah syahadah masuk Islam. Bukan di atas kita faham agama Islam kita masuk Islam. Kita Islam ni datang kaedah warisan. Mak ayah kita Islam, sebab tu kita dihukum Islam.
Macam mana pun dah dapat tak nikmat khas ni? Dapat dah. Untuk macam mana nak menghargai dia, kena pergi belajar macam mana nak kekalkan status quo sebagai orang Islam. Tu kena mengaji. Yang tu yang tuntutan belajar, kita dengan orang kafir sama. Dari sudut kata kena belajar untuk mengenal Allah Ta'ala. Tuntutan atas kita orang Islam, walaupun kita dah dapat Islam, kena faham dia elok. Kita Islam bukan atas kenal Islam, kenal Allah. Kita Islam pasal mak bapak kita Islam. Jadi jangan berbanggalah hanya Islam Melaka dan keturunan ni. Yang tu yang kalau kita berbangga je, duk seronok itu je padahal tak pernah mengaji, tu yang nama Islam tapi jahil tentang Islam. Kadang bagus lagi yang mu'alaf, dia baru masuk Islam, walaupun sehari baru masuk Islam, baru mengucap. Tapi kalau dia cerita buat ketuhanan, clear kat dia. Pasal apa lu masuk Islam? Tanya dia. Kita semua dulu duk sangka ini patung-patung semua Tuhan. Rupanya tipu saja mah. Sekarang baru sudah alhamdulillah. Wah. Sebenarnya yang bagi kita semua ada ni Tuhan Allah. Walaupun kita tak nak nampak, mesti punya Tuhan Allah, tak ada Tuhan lain. Patung kita pun bikin sama dia. Tapi dulu tak ada akal. Ayyo. Memang tak nak guna dulu. Banyak bodoh lah kita orang. Sekarang alhamdulillah sudah kenal Tuhan. Alhamdulillah. Dia boleh cakap gitu, kita tak boleh lagi. Ya kan kalau hati. Yang kita tengok orang Islam kita, berapa orang yang boleh bercakap gitu? Allah dia yang bagi nikmat kita semua. Alhamdulillah, kita hidup ni pun nikmat kurnia dia. Orang mengaji dia boleh dapat macam tu. Orang tak mengaji tak mau. Yang mengaji pun yang mengaji suruh-suruh dapat tauhid. Kalau mengaji biasa-biasa tu tak dapat dia. Walaupun nak dengar khutbah Jumaat dia tiap minggu tak dapat tauhid. Ittaqullah, 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 tidur. Tak dapat apa. Saja saya sebut itu sikit. Nak menunjukkan apa? Walaupun kita Islam, orang Ta'ala ada khaskan satu tapi belum sempurna Islam kita. Pasal Islam kita tak isi dengan ilmu. Tanpa ilmu yang sempurna, sampai matilah kita Islam Melaka dan keturunan. Satu. Bahkan tak kena gaya, ada pengaruh-pengaruh pahaman Islam yang tak betul, dan silap jadi Wahabi. Pasal tak kenal ahli sunnah wal jamaah macam mana. Saya silap jadi Syiah, pasal tak kenal ahli sunnah wal jamaah macam mana. Saya silap jadi liberal, pasal tak kenal ahli sunnah wal jamaah macam mana. Hancur Islam. Akidah masuk gaung. Satu kena ngaji sungguh, dah kena faham, boleh beza betul-betul. Ada orang dia Wahabi, dia tak sedar Wahabi. Ada orang dia kufur, dia tak sedar kufur. Sampai orang kafir pula ni macam mana? Dia tak setuju kita orang Islam panggil dia orang kafir. Itu orang Islam sekarang sudah jadi resis. Pasal apa? Pasal apa? Dia sudah jadi resis lah. Pasal apa? Sikit-sikit kita orang kafir, kita orang kafir. Ingat kita orang sangat hina ke kata kita orang kafir? Memang kita gelak sikit. Pada dia, kafir ni satu perkataan untuk menghina dia. Mungkin dia telah diajar macam tu kan. Ni satu penghinaan kata kami, kafir. Kafir ni bukan penghinaan. Kafir ni satu istilah untuk unbelievers. Engkau tak accept Allah Ta'ala as your God, as your Tuhan, as your creator, then we call you kafir lah. That's all. Kafir ni bukan kita kata lu lembu, lu kambing, lu babi. Bukan. Ayat kasar sikit lah. Dia duk rasa, you orang kafir. Lu ingat kita orang babi tak? Dia sangka kafir tu macam kata, lu orang babi. Babi tonyok. Macam tu kot. Dia sangka macam tu. Perbetulkan perception dia. Mungkin dia dah terima racun apa. Ada orang meracuni fikiran dia dengan dia kata, perkataan kafir ni ayat untuk mempelekirkan golongan non-Muslim. Bukan macam tu. Non-Muslim ni, Quran kata, Qul ya ayyuhal kafirun. Siap. Selesai. Jadi betulkan perception dia. Itu tangkap kafir. Jadi nak kata apa? Saya nak cerita tangkap kafir ni tahu mana? Orang kafir, bila dulu orang sudah jadi kafir. Sekarang baru dapat hidayat. Baru kenal Tuhan sebenar. Ni kita hidup pun Tuhan kasih kita hidup. Tuhan ni Tuhan Allah. Makan pun kita tak nak takut lah. Pasal apa? Dia sudah cipta kita, dia yang kasih kita makan lah. Dalam Quran pun kata lah. Tapi wa ta'ala pandai mau sebut lah. Apa tu? Apa?
Alladhi at'amahum min ju'a, itu macam dia yang kasih kita makan daripada lapar. Lapar dia yang kasih kita makan mah. Alladhi at'amahum min ju'. Gua tak silap itu ayat Quran Lu orang tahu Lu orang pun tak tahu Ayah. Tu dah kena kita sepak satu-satu. Cina mu'alab je. Dia yang kasih kita makan, dia yang kasih kita minum. Kalau kita sakit dia yang kasih kita sembuh. Dia tu siapa? Tuhan Allah, tak ada Tuhan lain mah. Ini tokong tok pegong tipu saja mah. Sudah kena kencing lama mah. Oh. Ni alhamdulillah sekarang sudah kenal Tuhan Oh, terima kasih siapa-siapa sudah ajak Islam sama kita. Sudah kenal dengan kita siapa Tuhan Allah, alhamdulillah. Cuma kesian ini banyak lagi Cina tak faham Untuk siapa kita orang lah, Cina lah kena cerita sama Cina, Melaju cerita sama Cina dia tak mau terima bagi alasan kan. Lu orang lah kena dakwah. Itu macam itu macam lu orang kena belajar pandai-pandai Lu cakap Tionghoa sama dia orang masuk Islam Orang nak cakap Tionghoa lagi susah mau belajar. Melayu pun tak ada apa-apa dulu mula saya cakap Cina banyak lah. Cukup. Saya nak cerita apa ni nak cerita Allah Ta'ala dah khaskan kita dengan La ilaha illallah. Kita memang dapat khas lah, tapi khas kita jaga jangan memada dengan khas yang baka dan keturunan. Yang tu yang saya kata tadi bodoh amal kiamat tu. Kita tak faham. Bila tak faham tu, tak ada perasaan apa-apa ke Islam, ke Allah Ta'ala, ke Rasulullah. Itu yang apatah lagi saya kata tadi, kita tak faham tu, kita tak boleh nak menolak anasir-anasir yang bertentangan daripada ajaran Islam. Bertentangan tu bahkan dari konsep besarnya, nak dapat iman tu betul-betul macam mana? Yang yakin ke Allah Ta'ala tu, isbat ke Allah Ta'ala tu. Nak betulkan nafi isbat kita seharian ni, supaya nak kata makhluk ni bukan ilah, Allah saja ilah. Macam mana nak faham isbat ke Allah Ta'ala, Allah ilah tu macam mana? Nanti yang nak ambil besar dia, Allah saja bernai hajat. Allah tak hajat pada satu. Kita sangat berhajat pada Allah Ta'ala. Jadi Allah sajalah yang tak hajat satu. Kita ni sentiasa berhajat. Dan bila kita ni berhajat, makhluk ni semua duduk tahap berhajat. Tiada siapa pun di kalangan makhluk boleh menunai hajat, melainkan Allah saja menunai hajat. Tentu kalau kita lapar makan, macam mana? Allah yang bagi kita kenyang. Tapi sabab makan. Kita ngantuk, macam mana? Minum kopi contoh. Macam mana? Allah bagi hilang ngantuk kita. Kopi ni sabab. Jadi feel tu kena hadir. Alhamdulillah Allah bagi hilang ngantuk aku. Tapi sabab minumlah kopi. Jadi peraturan tuan-tuan yang nak sebut, peraturan kena faham. Tapi akidah kepada siapa yang menyusun peraturan. Bukan pergi akidah kepada kopi tu. Kalau contoh hilang ngantuk. Bukan akidah ke makanan tu dalam masalah kenyang. Bukan akidah ke ubat tu dalam masalah penyakit. Bukan akidah ke duit tu dalam masalah keperluan harian. Bukan berakidah kepada guru tu dalam masalah pembelajaran. Bukan akidah kepada rumah tu dalam masalah perlindungan. Bukan masalah pakaian tu. Bukan akidah pada pakaian tu dalam masalah pemakaian. Bahkan yang tutup aurat aku Allah, alat dia pakaian. Nak kata apa? Alat adalah alat, makhluk ialah makhluk. Makhluk bukan Tuhan. Yang bagi semua kesempurnaan kepada kita Allah, bukan makhluk. Nak bagi faham tu tuan-tuan. Tu yang kena mengaji sampai faham betul maksud la ilaha illallah. Allah ni ilah, masih Allah bukan ilah sama sekali. Khasnya dari sudut tak mana? Nak faham makhluk ni dia muassir, beri bekas sesuatu. Sama ada dalam zat, dalam bab sifat, dalam bab af'al, dalam bab pemilikan. Tak ada langsung campur tangan makhluk dalam nak istilah memberi bekas yang jadi efektor kepada satu apa pun. Itu akidah kita. Bahasa yang sama, tak meninggalkan sabab pun sabab. Rasulullah nak menang, nak ajak orang masuk Islam, dia dakwah. Bukan dia tinggal dakwah, tapi bila dia dakwah berjaya, dia dah buat semua keupayaan dia. Dia kata apa? Wa ma taufiqi illa billah. Tak adalah bagi taufik daripada pihak aku, melainkan Allah yang bagi taufik.
Tapi dakwah tak? Dakwah. Sabab dia buat, tapi dia tak pernah pegang pada diri dia dan sabab yang dia buat. Tapi dia berpegang kepada musabbibul asbab, itulah Allah. Ini tauhid. Jadi Allah Ta'ala telah khaskan kita dengan nikmat tauhid ni. Siapa dapat nikmat tauhid ni? Allah Ta'ala khaskan dia satu, Islam lagi, dan dengan syurga. Jaminan dia syurga. Jadi orang boleh masuk syurga ni siapa? Orang yang betul akidah dia dengan Allah Ta'ala. Lagi Allah Ta'ala khaskan kita apa? Dan dengan memandang akan dia akan Allah Ta'ala. Yang tu dalam matan tu disebut wa ziyadah bi kalimatil husna. Dalam matan disebut kalimatul husna, terjemah dia la ilaha illallah. Kerana maksud kalimatul husna tu la ilaha illallah. Dan memandang akan dia, dan antara nikmat dalam syurga nanti boleh memandang akan dia. Siap. Cuma isyarat ulama, pasal apa boleh memandang Allah Ta'ala di akhirat esok? Nak menunjukkan bahawasanya orang yang beriman, orang Islam betul ni, dia kat dunia pun dia dah pandang Allah Ta'ala. Dengar elok ayat tu. Maksud apa maksud pandang Allah Ta'ala? Dia dah asyhadu ke Allah Ta'ala. Apa maksud asyhadu Allah Ta'ala? Walaupun dia makhluk, walaupun Allah dia tak boleh capai dengan mata, tapi di atas faham dan kenalnya dia siapa Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala duduk di hadapan mata, di depan mata. Boleh faham? Ayat tu tak faham, tanya lagi. Walaupun Allah Ta'ala tak boleh dilihat depan mata di dunia ni, tapi seolah-olah melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala. Itulah asyhadu. Boleh faham? Contoh sekali lagi sebut, kita makhluk je tak? Kita lahir melalui mak ayah kita je. Mak kita dengan ayah kita bagi hidup kita ke? Tak. Okey. Mesti ada yang bagi hidup kita je. Bukankah kita ni bila mak ayah kita tak ada, kita takkan ada pasal kita hanya boleh datang melalui mak ayah kita? Betul tak tu? Untuk mak ayah kita lah buat kita? Tidak. Kalau tanya dia pun, dia kata, mak dengan ayah buat saya ke? Dia kata, tak. Mak sabab lahir dengan kau. Yang bagi semua Allah. Betul. Kalau mak kita tauhid betul, alhamdulillah. Kadang dia betul, memang dia faham betul macam tu, ada. Kalau tanya pun dia jawab betul. Tapi dalam harian tak sedar pun ke Allah Ta'ala. Itu pun tak jadi juga. Jadi saya nak sebut apa ni? Tang pandang Allah Ta'ala tu. Jadi kita ni mesti boleh pandang Allah Ta'ala dari sudut tak mana. Walaupun Allah kita tak nampak dengan mata, tapi hati istilahnya syuhud ke Allah Ta'ala. Apa maksud hati syuhud ke Allah Ta'ala? Hati ni bersyahadah ke Allah Ta'ala. Hati ni sentiasa tawajuh ke Allah Ta'ala. Istilah tawajuh ni apa? Kita realise ke Allah Ta'ala. Kita sedar ke Allah Ta'ala. Ni kita hidup ni, Allah hidup aku, alhamdulillah. Memang apa? Memang kena macam tu kan? Saya nak cerita macam mana? Memang macam tu lah. Cuma kita bila ada ilmu yang tak selesai, kita tak tahu nak bawa macam mana. Tapi itulah maklumat dia. Memang Allah yang bagi hidup kita. Mana boleh kita hidup ni? Tapi kita bila tak sempurna hak tu, kita akan rasa yang bagi hidup ni bukan Allah. Yang bagi hidup ni siapa? Makanan, minuman, oksigen, mak bapak kita, pemimpin kita, pakar ekonomi, bapak kita, mak belakang kita, mak kita. Contohlah kan, siapa yang kita dapat sumber kewangan tu? Kita rasa seolah-olah mereka lah yang menyebabkan ada kelangsungan hayat pada kita. Ubat, makanan, seolah-olah yang ni lah menyebabkan ada kesinambungan hidup. Tak betul fahaman tu semua tu. Yang tu menyalahi maksud la ilaha illallah. La ilaha illallah ni adalah satu kalimah untuk membongkar rahsia hidup kita supaya jangan langsung memandang ke makhluk, tapi pandang kepada siapa khalik makhluk. Makhluk ni hanya pandang atas jalan asbab, lapar makan. Tapi dalam bab nak rasa pemberi bekas, penunai hajat, Allah tak bertukar lah. Ni istilahnya memandang Allah Ta'ala. Jadi kat dunia kena pandang Allah Ta'ala macam ni. Balasan Allah Ta'ala akhirat esok dia akan bagi pada kita keupayaan memandang hakiki pada zat dia. Cuma pandang tu mesti bukan pandang makhluk, pandang baharu dengan keupayaan mata kita yang kat dunia. Bukan. Pasal memandang ni dengan mata mesti pandang tengok depan dia. Mesti pandang benda projek dia. Mesti pandang ni benda bercahaya. Pandang di akhirat bukan pandangan macam tu. Pandang melihat Allah Ta'ala pula. Pandang akhirat tu hal. Ni pandang bukan pandang makhluk. Pandang
Allah yang laisa kamitsli syai'. Bukan istilahnya pandang ni, pandang Allah Ta'ala duduk depan yang layak dengannya. Subhanallah, tak ada bahasa macam tu Pandang Allah Ta'ala, pandang yang mukhalafah. Pandang yang bukan pandang di depan, bukan di atas, bukan di belakang, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan dengan objek, bukan dengan cahaya, bukan dengan jirim, bukan dengan jisim. Pandang macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Pandang yang bukan jenis hayalan ataupun imajinisasi, hayalan atau lisasa hati. Pandang tetap pandang zat dia, tapi pandang macam mana? Tak boleh nak urai pandang macam mana. Mesti pandang yang mukhalafah lil hawadis. Yang pandang bukan macam mana, pandang dengan keupayaan memandang. Yang memandang tu sedang ada kat kita sekarang. Bukan macam tu sama sekali. Tapi memang pandang, tapi pandang yang bukan dengan pandang yang sekarang. Pandang tu dipanggil pandang yang sifat mukjizat, benda yang pelik luar biasa. Cuma kita bukan Nabi Rasul, tak panggil mukjizat. Pandangan yang luar biasa yang mencari adat. Ya Allah beri keupayaan kita memandang zat dia yang bukan jirim jisim tu, memandang zat dia yang bukan bersifat-sifat makhluk tu. Macam mana Allah Ta'ala bagi Nabi Musa faham kalam nafsi Allah Ta'ala yang bukan berhuruf bersuara. Macam mana Allah Ta'ala bagi kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Macam itulah Allah Ta'ala akan bagi pandang pada ahli syurga dalam syurga. Yang beri pandang macam mana? Beri pandang dengan satu keupayaan memandang yang luar biasa. Allah Ta'ala beri kat pandangan mata kita yang lani tak diberikan keupayaan itu. Dan nak memandang Allah Ta'ala tu, bukan saja Allah Ta'ala boleh bagi dekat syurga. Sekarang Allah Ta'ala bagi. Tapi bukan sunnah Allah Ta'ala buat macam tu. Pasal dia hanya akan bagi dalam suasana di syurga. Selain pada masa tu, khasnya di dunia, tak ada siapa yang boleh memandang hakiki zat Allah Ta'ala dengan mata kepala ni dalam keadaan sedar dan jaga, melainkan Allah Ta'ala beri hanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang saja. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Yang tu ialah nikmat khas Allah Ta'ala akan beri kat kita. Jadi kita banyak puji kat dia. Pasal apa? Pasal dia dah khas kita dengan Islam. Ada nikmat syurga yang dia janji dan memandang Allah Ta'ala. Cuma pelajaran nak ambil macam mana? Soal, tuan-tuan faham ke saya duk sebut tuan-tuan pandang-pandang Allah Ta'ala ni, faham ke? Tak faham? Tuan-tuan tak kerti lagi lah nak faham Allah Ta'ala pandang dia macam mana. Boleh faham saya sebut? Yang itulah syarah ulama' anta'budallah ka'annaka tarahu. Tu yang saya sebut misal, macam mana pandang? Saya dah syarah kat bismillah tadi tu dah. Tu pandang Allah lah tu. Pandang apa? Pandang daya upaya dia. Nak pandang zat dia tak boleh. Pandang tu dengan pandang macam mana? Kita kena realize apa yang ada kat aku ni bukan aku, tapi apa yang ada kat aku ni anugerah daripada dia kepada aku. Walaupun aku sedar ke aku, tapi kita tenggelamkan ke aku ni rasa Allah bagi ke aku. Itulah istilahnya pandang ke dia. Kat dunia memang kena pandang yang tu. Istilahnya kena tenggelam ke kita. Boleh syuhud pandang ke dia. Pandang tu maksudnya realize ke dia tu. Bukan pandang dengan hayalan. Oh Allah Ta'ala macam ni. Daya upaya dia macam ni. Seketui macam ni. Inilah kederat yang dia bagi. Bukan. Tapi feeling kita. Touching kita. Kita punya realizing kita ke Allah Ta'ala tu. Kita sedar ke dia. Sedar ke dia. Faham ke dia. Full precaution kat dia. Tawajuh kat dia. Prihatin kat dia. Hati sanubari kat dia. Rasa hati kat dia. Satu istilah pandang Allah Ta'ala ni, dia hati. Tasdik Allah Ta'ala hati. Tasdik zat hati. Tasdik sifat hati. Tasdik af'al hati. Tasdik milik hati. Satu kena belajar faham macam mana nak memandang Allah Ta'ala di atas muka bumi. Nikmat tu Allah Ta'ala janji balas esok dia akan memandang Allah Ta'ala dengan mata kepala hakiki zat Allah Ta'ala yang mukhalafatu lil hawadis. Yang tu pun kena faham elok-elok. Pasal ramai orang kadang dia faham memandang Allah Ta'ala ni, tapi syarahan memandang Allah Ta'ala yang dia syarahkan tu salah. Ada orang kata kita memandang Allah Ta'ala, memandang mesti pandang di depan. Dia sebut hadis lagi. Rasulullah kata kamu akan pandang di akhirat esok memandang Allah kama tarawnal
qamara lailatul badri, kamu pandang bulan pada malam bulan purnama. Malam bulan purnama kita tengok bulan, tengok di atas, untuk nampak malam bulan purnama, mestilah pandang tu di depan. Ada orang mensyarahkan hadis setolol gitu. Saya tak ada bahasa saya nak sebut. Bahkan sekufur itu. Tolol dengan kufur mana mahal lagi? Mana kasar lagi bahaya? Kufur tak? Tapi ada orang marah bila sebut tolol. Tapi dia tak marah bila sebut kufur. Pelik. Ada manusia kita sebut bodoh dia ni. Dia marah. Tapi dia duk sebut perkataan kufur Allah di langit, dia tak rasa apa-apa pun. Ada manusia yang setolol gitu. Na'udzubillah. Bahlul gitu. Bahlul ni doa untuk dia jadi wali. Pasal Bahlul nama awliya sebenarnya. Saya pernah cerita kat tuan-tuan Bahlul ni. Kat sini tak cerita Bahlul? Tempat lain kot. Ada tak? Okey. Kalau ada tu betul lah saya cerita kat sini. Cerita Bahlul tu. Tak ipoh tak? Tapi tuan-tuan pun bisa dengar Bahlul lah. Dia Bahlul Dana. Tuan-tuan buka. Google ada. Google pun kenal Bahlul. Dia pengumpul maklumat kan. Mula tu ada translation daripada Arabic apa. Tuan-tuan buka. Bahlul Dana. Bahlul lah tuan-tuan tulis. Tengok. Apa dia? Ada cerita dia. Siapa Bahlul ni? Di zaman pemerintahan Qadi Junaid Al-Baghdadi. Hidup zaman dia. Saya pernah pergi ziarah makam dia. Bahlul Dana. Masyhur sangat. Jadi Bahlul tu doa supaya orang jadi cerdik. Kita faham Bahlul ni bodoh kan. Apa saya nak sebut. Jadi ada orang dia tak faham dalam bab ketuhanan ni. Syarahan dia dalam bab memandang Allah Ta'ala, syarahan yang menyalahi daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata akhirat esok akan Asy'ariyah Maturidiyah kata boleh memandang Allah Ta'ala. Macam itulah kita pandang Allah Ta'ala. Apa benda kau cakap ni? Dia tak sedar dia cakap apa. Pada dia memandang Allah Ta'ala di akhirat esok, memandang dalam syurga tu, memandang di depan lah. Memandang objek lah. Memandang dengan ada bantuan cahaya lah. Memandang dengan mata kasar ni lah. Bukan. Memandang tu, memandang bila kaifin walal hisari. Memandang tu yang saya ngaji tu guru kena bahasa. Memandang yang luar biasa. Allah Ta'ala beri keupayaan luar biasa kita memandang. Memandang bukan benda jisim, objek, cahaya. Bukan. Tapi boleh pandang. Pandang apa tu? Mesti pandang yang luar biasa. Tu saya fikirlah pandang macam mana. Pandang tu lah istilahnya pandang yang mukhalafah. Bila mukhalafah ni bukan kaedah pandang macam lah ni. Siapa yang menghurai pandang Allah Ta'ala dengan pandangan lah ni, keluar pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita nikmat khas. Dan kalau kita boleh jaga atas core status sebagai orang Islam mukmin yang sahih ni, memang dapat nikmat ni. Janji dia dah. Dan mesti syarat dia mati dalam keadaan sah Islam dan iman. Yang ni lah yang kita khawatir. Apa dia? Takut-takut ada perkara yang menghalangkan kita untuk dapat nikmat ini. Pasal apa? Dia kena belajar dan mengaji. Dan jangan tak tahu, kita sentiasa dicemburui oleh syaitan dan iblis. Supaya kita mati dalam keadaan Islam dan iman. Pasal musuh ni, dia memang cemburu gila dengan kita. Saya sebut syaitan iblis ni tuan-tuan, saya syarah panjang cerita jin lagi. Memang dia cemburu sangat. Satu antara penipuan dia, dia bagi tipuan macam-macam. Yang bodoh tak mengaji satu hal, yang wahabi satu hal, yang syiah satu hal, yang liberal satu hal, macam-macam tuan-tuan. Kalau ada orang mengaji pun, dia akan tipu daya dengan alam-alam ghaib yang dia akan rasa seolah-olah dia dah kenal Tuhan, dia dapat satu ilmu laduni daripada Allah Ta'ala, boleh berhubung dengan makhluk ghaib, boleh mengislamkan jin, boleh mengislamkan apa, sampai boleh mengislamkan syaitan. Syaitan tu jin lah. Syaitan, jin-jin yang kafir ni, dia boleh islamkan. Sampai boleh jumpa Korin, dia boleh jumpa, macam mana? Panggil Korin tu masuk dalam dia, berbicara dengan dia, sampai dia islamkan Korin orang. Wah, hebat. Ni tipu daya yang ada dalam masyarakat kita. Yang ni pun saya baru jumpa orang macam ni. Dulu pernah jumpa sekali, tapi taklah sehebat macam orang ni. Oh, hak ni lagi terror. Dia boleh panggil. Dia pergi kat saya, dia pegang tangan. Saya nak panggil Korin Ustaz, masuk dalam saya. Dia nak bercakap dengan Ustaz. Dia siap bagi salam lagi. Masuklah dengan izin Allah Ta'ala ke dalam badan saya.
gunakanlah mulut saya untuk berbicara dengan ustaz. Saya ni pun tolonglah ajar saya kalimah syahadah. Saya belum Islam lagi. Tolonglah doakan saya supaya Islam. Dia boleh tera lah macam tu. Tera kepala otak kau, gurur. Sagi, dah keluar pula. Dia boleh panggil pula syaitan. Dia boleh panggil iblis. Panggil iblis dengan bagi salam. Assalamualaikum. Dia boleh nampak iblis datang. Iblis dah datang. Wahai iblis. Dia boleh cakap dengan iblis macam tu. Wahai iblis, benarkah kau tidak boleh mengucap kalimah syahadah? Islam. Dia berani mengaku bahawasanya dia tak boleh mengucap kalimah syahadah. Nanti saya akan suruh iblis masuk dalam saya, dia nak bercakap dengan ustaz. Masuklah dalam badan saya. Dia pun, saya bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, saya tidak akan boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Hebat kan? Misi dia apa? Untuk mengajak semua jin-jin yang ada di alam sana. Dia kata Allah Ta'ala telah mengurniakan satu ilmu, boleh berbicara di alam sana. Apa ni? Tengok dia pun dah rupa macam jin dah. Tak rupa orang. Ni guru-guru yang ada. Ada manusia yang memang suka ni. Pada dia inilah ilmu hakikat dan makrifat. Jangan main kan. Main. Na'udzubillah. Minta lindung yang itu. Janganlah terengi nak tu. Tuan-tuan nak nanti saya buat pergi pondok boleh. Boleh jumpa orangnya. Tuan-tuan menuntut lah ilmu dengan dia. Ini belajar. Boleh chatting dengan dia. Boleh Islamkan kori-kori jin-jin ni semua. Esok semua kori dengan jin-jin yang kafir ni semua jadi Islam. Tak adalah gangguan kita. Semua jadi orang Islam lah ke. Saya tanya kat dia, apa yang kamu buat? Hamba, saya akan mengislamkan semua jin-jin dan syaitan-syaitan yang masih belum masuk Islam ni. Kesian kat mereka. Untuk sejauh mana kau boleh buat? Saya akan mengajar dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata, sahkan kau ajar tu, cukup ke syarat? Itu saja yang saya tahu. Yang lain saya serah ke Allah Ta'ala. Memang dia kata gitu. Dia orang nak dengar saya memang dengan jin tu. Dengan orang tu lah kan. Itu saya serah pada Allah Ta'ala. Dekat tu je kau ajar Islam. Kau faham ke la ilaha illallah tu? Itu saja yang saya boleh buat. Yang lain saya serah pada Allah Ta'ala. Gitu je. Kalau dikencing kau pun agak-agak macam mana? Situlah sikit. Tapi cerita jin ni orang suka dengar kan. Tak tidur dengan cerita jin. Iya kan. Saya punya pengalaman cerita boy. Kalau 2 jam dia orang boleh dengar. Best lah ustaz cerita. Mudah lah tu. Cukup lah. Ada soalan situ. Bukan situ tu bukan cerita jin tu. Cerita hak kita cara la ilaha illallah tu. Bismillah, alhamdulillah. Kita duk cerita memandang Allah Ta'ala, memandang yang bila kaifin wala nisar, bukan yang kaifat, yang tak boleh nak bayar macam mana pun, melihat pun luar biasa, bukan keupayaan kita. Kita pun tak dapat lagi keupayaan melihat macam tu. Ini nak sembang apa? Diam sudahlah. Beriman aja benda tu akan dapat. Syarat tu bagi dapat. Apa dia? Bagi faham tauhid sungguh-sungguh. Kena faham Allah Ta'ala tu dengan prinsip laisa kamitslihi syai'. Dia saja ilah. Ilah dalam bab zat, sifat, af'al, asar. InsyaAllah detail ada sebahagian kita dah belajar. Ada nak jumpa sekali lagi macam mana nak ambil faham makna pada la ilaha illallah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa da'wada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin